Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya kasihi kepada semua ibu-ibu, bapa-bapa bagi murid prasekolah Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang. Saya adalah merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang dan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa maklumat kepada ibu-ibu, bapa-bapa bagi murid SK Gunung Panjang, khususnya murid pra, iaitu pra bestari dan pra aspirasi. Alhamdulillah, pada pertengahan bulan Oktober ini, iaitu hampir 2 minggu yang lepas, apabila Kementerian Pelajaran telah mengumumkan bahawa setelah mana peralihan terutamanya negeri Perak kita ini daripada fasa 2 kepada fasa 3, bermakna semua prasekolah akan memulakan operasi persekolahannya. Maka SK Gunung Panjang juga akan mula melaksanakan operasi persekolahan, bermakna sekolah akan mula dibuka khususnya untuk kelas pra pada 1 hari bulan November, yakni minggu depan lah, hari Isnin minggu depan. Jadi apabila sekolah dibuka, khususnya pra dibuka, maka ibu bapa insya-Allah akan menghantar anak-anak pra ke sekolah. Yakni anak-anak yang telah mendaftar dan mengikuti pra bagi umur 6 tahun dan 5 tahun di SK Gunung Panjang akan menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu, bapa-bapa untuk anak anda ke SK Gunung Panjang. Walaupun ada lagi kalangan ibu bapa yang merasa ragu-ragu dengan keadaan suasana sekarang. Dan suasana sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat keadaan COVID ini telah beransur-ansur pulih insya-Allah. Jadi sebab itu pihak kerajaan sudah menetapkan bahawa pra akan mula bersekolah pada minggu hadapan. Saya ingin menyatakan beberapa SOP ataupun yang dikatakan peraturan bagi murid-murid yang akan datang ke sekolah nanti. Pada hari Isnin minggu depan, hari pertama, kita akan memulakan persekolahan setelah lama kita bercuti disebabkan COVID ini. Maka murid akan hadir ke sekolah seawal 7.20 pagi. Jangan awal sangat ya tuan-tuan dan puan-puan, hantar anak anda 7.20 pagi dan kalau boleh selewat-lewatnya 7.30 pagi. Sebab persekolahan akan bermula 7.40 pagi. Jadi apabila ibu bapa hantar anak anda ke sekolah, maka anak anda atau murid-murid akan disambut oleh seorang guru di hadapan pintu pagar sekolah. Bagi pra bestari, maka mereka akan terus dihantar di hadapan pra bestari, iaitu pra umur murid 5 tahun. Dihantar di depan kelas dan ada seorang guru yang akan sambut kehadiran mereka. Dan bagi pra aspirasi, maka ibu bapa akan menghantar anak ke pintu pagar sekolah yang berhampiran dengan pondok jaga. Sebaik saja anak tuan-puan sampai ke sekolah, maka anak tuan-puan, yakni murid-murid akan beratur dan semua murid-murid ini akan diambil suhu di kaunter saringan. Kita akan mengambil suhu mereka. Sekiranya suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, mohon ibu bapa bawa pulang anak masing-masing.
Maknanya suhu kita nak pastikan semua murid yang datang ke sekolah ini di bawah 37.5 darjah Celsius, maknanya dalam keadaan sihat. Jadi jika anak tuan-puan atau murid-murid yang datang ini ada bergejala seperti demam atau batuk atau selsema atau yang saya katakan tadi suhu melebihi 37.5 darjah Celsius ni, maka murid tidak dibenarkan masuk. Jadi ibu bapa kena bawa balik anak-anaknya. Jadi sebab itu pastikan anak tuan-puan berada dalam keadaan yang sihat. Ya. Selepas selesai saringan, murid-murid akan berjalan ke kelas masing-masing diiringi oleh guru yang bertugas. Maknanya daripada tempat ujian saringan itu, murid-murid akan dibawa ke kelas. Masuk ke dalam kelas, diiringi oleh seorang guru yang bertugas. Kemudian disambut oleh guru yang akan mengajar pada waktu awal pagi itu, 7.40 itu. Sewaktu di dalam kelas, murid dan guru wajib memakai pelitup muka. Dan murid-murid akan duduk dalam keadaan berjarak, iaitu menjaga penjarakan di antara satu murid dengan satu murid sejauh 1 meter. Ini kita akan laksanakan supaya murid tidak duduk berdekatan. Itu peraturan, tuan-tuan ya, peraturan ditetapkan oleh kementerian. Makan minum murid akan disediakan di atas meja masing-masing pada masa yang ditetapkan. Mana waktu rehat, murid akan minum dan makan, maka makanan dan minuman itu akan disediakan di tempat masing-masing. Jadi murid bukan akan tidak bergerak ke suatu tempat berkumpulan, semua tidak ya. Kemudian setelah tamat sesi persekolahan pada pukul 11.40 pagi, murid-murid akan berbaris dan bergerak ke stesen penyuraian untuk menunggu kehadiran ibu bapa. Jadi guru akan menyusun murid ini bergerak ke stesen penyuraian yang mana dekat pintu pagar lah, dengan keadaan menjaga penjarakan. Jadi murid akan menunggu ibu-ibu atau bapa-bapa mereka atau penjaga mereka datang untuk mengambil mereka. Pada pukul 11.40 mereka akan mula keluar. Jadi ibu bapa boleh mengambil murid pada pukul 11.40 sehinggalah pukul 12. Jangan lewat sangat ya tuan-tuan dan puan-puan. Mohon pastikan anda sampai untuk ambil anak-anak sebelum pukul 12 tengah hari. Ya. Kerana kalau anda lambat, khawatir anak-anak anda akan berkeliaran. Jadi saya mohon sangat ibu bapa yang akan datang ambil anak prasekolah ini datang di antara pukul 12.40 sehingga pukul di antara pukul 11.40 sehingga pukul 12 ya. Dan ada juga kedengaran ibu bapa yang tidak mahu menghantar anak-anak kerana khawatir dengan suasana COVID sekarang ini. Jadi saya selaku guru besar ingin menyatakan bahawa kami di pihak sekolah ini akan menjaga SOP dengan baik, dengan tersusun, dengan ketat, supaya keselamatan anak tuan-puan sentiasa terjaga. Dan perlu saya ingatkan, ada yang khawatir kata suasana sekarang ini biarlah anak duduk di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bahawa anak itu perlu mendapat pelajaran. Anak itu wajib diberi pelajaran.
Sekiranya kita biar anak-anak di rumah tidak belajar, maka kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita. Kalau nak kena COVID ini, tuan-tuan tak datang sekolah pun boleh kena. Sebab barangkali tuan-tuan dan puan-puan keluar pergi ke mana-mana, balik ke rumah, boleh menyebabkan juga, kalau ada virus yang terkena, boleh menyebabkan juga kena pada anak-anak. Baru-baru ni ada satu kisah saya cerita, tuan-tuan, menunjukkan yang kalau Allah Ta'ala itu nakkan COVID itu kena juga kepada kita, kena juga. Sebab Allah Maha berkuasa, Allah Maha menentukan segala-galanya. Satu kisah di mana seorang insan ini tidak mahu pergi ke mana-mana. Supermarket ke kedai ke, takut kena COVID. Sehingga dia kerap pergi ke surau. Dan kalau ada di surau tu orang yang tidak dikenalinya datang, dia akan terus balik. Dengan katanya, bahaya orang yang tidak dikenali, takut membawa virus COVID. Tapi kerana ketetapan Allah yang dia itu akan kena COVID, rupanya virus datang ke rumah. Macam mana virus datang ke rumah? Rupanya anaknya balik daripada Kuala Lumpur dengan keadaan sihat. Bertemu dengan ayah ibu, duduk dengan ayah ibu. Tiba-tiba ayahnya demam dan dibawa pemeriksaan doktor, disahkan COVID. Seterusnya tidak beberapa hari selepas itu ayahnya meninggal disebabkan COVID. Lihat bagaimana ketetapan Allah. Kalau Allah nak kenakan COVID kepada kita, kena juga. Jadi sebab itu saya menceritakan ini bukan apa, cuma ingin kita sama-sama ingat bahawa segala-galanya Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha menjaga dan mengawasi diri supaya tidak terkena virus COVID-19. Dan kita sentiasa berdoa. Setiap hari kita berdoa minta Allah selamatkan kita. Jadi begitulah, kami guru-guru di sekolah ini setiap hari mendoakan keselamatan diri kami dan juga anak tuan-puan yang akan datang ke sekolah ini. Oleh itu, mohon maaf kalau apa yang saya sebut ini tuan-tuan tidak bersetuju, terpulanglah. Tetapi yakinlah bahawa anak tuan-puan insya-Allah selamat datang ke sekolah dan dapat belajar dengan baik, dengan sempurna, dan akan mendapat pelajaran yang sepatutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.